Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Seperti biasa, saya akan melaporkan tindakan kawalan PKP oleh PDRM dan juga ATM. Semalam, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 823 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 552,999 kenderaan. Sebanyak 36,349 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 5,833 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 414 individu berbanding dengan 410 individu sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 407 individu yang direman dan 77 individu yang diberikan jaminan polis. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga 2 Mei 2020 adalah seramai 23,680 individu. Semalam kita dikejutkan dengan satu berita sedih yang menimpa seorang anggota PDRM yang membuat sekatan jalan raya. Jadi pada kesempatan hari ini, kerajaan ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail yang terkorban awal pagi ini setelah dirempuh oleh sebuah kenderaan ketika sedang bertugas menjaga kawalan sekatan jalan raya di Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Lekas. Sesungguhnya PDRM dan negara telah kehilangan seorang anggota yang telah berkorban untuk negara ketika bertugas menjalankan tanggungjawab PKP di dalam bulan Ramadan ini. Bagi semua umat Islam, marilah kita bersama-sama mensedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham, dan bagi mereka yang bukan Islam, sama-samalah bertafakur. Al-Fatihah. Seperti kita tahu bahawa besok kaki tangan awam akan mula bertugas, begitu juga dengan pihak swasta dan lain-lain. Mulai besok, semua perkhidmatan pengangkutan awam akan kembali beroperasi seperti sebelum pelaksanaan PKP bagi memudahkan perjalanan warga kerja ke tempat kerja masing-masing. Namun, pengguna dan pengendali perkhidmatan pengangkutan awam diingatkan supaya sentiasa mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, termasuklah memastikan penjarakan sosial di dalam kenderaan awam dan kebersihan diri dipatuhi. Begitu juga di tempat-tempat menunggu, sama ada bas ataupun MRT, LRT dan sebagainya. Penjarakan sosial mesti dipatuhi. Bagi memastikan penjarakan sosial dilaksanakan di dalam kenderaan awam, maka jumlah penumpang akan dihadkan separuh daripada kapasiti sebenar kenderaan awam tersebut. Sebagai contoh, jika bas boleh memuatkan 40 penumpang, maka bas hanya boleh mengambil 20 penumpang saja sewaktu PKP ini. Begitu jugalah dengan MRT. Mereka hanya boleh membawa separuh daripada jumlah yang biasanya dipenuhi oleh penumpang di dalam setiap coach ataupun gerabak mereka. Jadi separuh saja yang kita benarkan. Malah untuk tempat berdiri di dalam
kos juga akan ditanda seperti di dalam lift dan sebagainya. Bagi kenderaan persendirian, kita dapati tidak ada isu yang berkaitan dengan penjarakan sosial yang melibatkan keluarga dari rumah yang sama. Sebab seperti kita tahu, penjarakan sosial tidak berlaku di dalam rumah setiap keluarga. Mereka makan bersama, tidur bersama dan sebagainya. Sebab itulah kerajaan memutuskan untuk membenarkan untuk kenderaan persendirian, membenarkan maksimum 4 orang di dalam setiap kenderaan, tetapi mestilah dari keluarga yang sama, dari rumah yang sama. Jadi walaupun saya percaya mungkin ada yang cuba untuk membawa kawan-kawan dan sebagainya, ada yang engkar, dan seperti saya kata bahawa SOP ini mesti dipatuhi dan sesiapa yang melanggar SOP juga akan dikenakan tindakan. Berita palsu. Sehingga 2 Mei, PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 255 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 175 masih di dalam siasatan, manakala 26 kes telah pun didakwa di mahkamah. 11 diberikan notis amaran dan 15 telah mengaku bersalah. Sekali lagi, kerajaan ingin mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya. Semaklah setiap berita melalui portal sebenarnya.my jika diragui kesahihannya. Kepada mereka yang telah didapati memuat naik berita palsu, PDRM akan mengambil tindakan tegas. Mengenai op sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 5,142 operasi sanitasi awam, termasuk di 62 zon kuning dan merah, dan sebanyak 8,836 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Semalam, sebanyak 73 operasi sanitasi yang meliputi 24 zon merah dan zon kuning di 9 negeri, termasuk 31 operasi di Johor dan 10 operasi di Sabah. Sehingga kini, operasi sanitasi telah merangkumi 2,847 bangunan kerajaan, 1,996 tempat awam, 2,160 pusat perniagaan, 1,524 kawasan perumahan termasuk PPR dan 309 pasaraya. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 241 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 237 pusat kuarantin sebelumnya, yang mana 18,616 individu telah menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 720 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin wajib. Seramai 27,538 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Dan sejak 17 April, 14,523 individu telah selesai menjalani kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai keperluan asas, semalam Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah membuat pemantauan 25 jenis bekalan di 1,113 pemeriksaan premis perniagaan, termasuk 794 peruncit,
189 pemborong dan 30 penghilang. Secara keseluruhan, bekanan makanan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak bimbang dengan status bekalan makanan dan keperluan harian sepanjang bulan Ramadan kerana ianya dijamin mencukupi. Walau bagaimanapun, jika ada isu yang berkaitan dengan kenaikan harga secara mendadak, sila lapor kepada KPDN AGP. Mengenai aplikasi MyTrace, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah mengambil inisiatif bersama kepakaran tempatan untuk membangunkan aplikasi MyTrace yang membolehkan kerajaan mengesan individu yang telah berada berdekatan dengan mereka yang telah pun dijangkiti virus COVID-19. MyTrace adalah pelengkap kepada aplikasi MySejahtera yang telah dilancarkan sebelum ini dan menggunakan teknologi Bluetooth untuk pengesanan kontak ataupun kontak tracing kepada individu positif COVID-19. Apabila telefon-telefon bimbit pengguna MyTrace berada dalam jarak dekat, telefon-telefon itu akan mengesan gelombang Bluetooth untuk mengesan kehadiran masing-masing. Berdasarkan kekuatan gelombang Bluetooth yang dikesan, jarak dan tempoh pertemuan pengguna-pengguna boleh dikenal pasti. Data yang dikumpul akan disimpan selama 21 hari dan di dalam telefon bimbit pengguna. Aplikasi MyTrace hanya mengumpul maklumat pengguna yang telah dirahsiakan dan tidak mengumpul sebarang maklumat geolokasi. Pengesanan kontak adalah sangat penting supaya kita dapat mengetahui siapa yang pernah berada berdekatan dengan seseorang yang telah dikenal pasti positif COVID-19. Untuk memastikan keberkesanan, sasaran penggunaan adalah sekitar 60% pengguna telefon pintar di seluruh negara. Kerajaan amat berharap supaya seramai mungkin rakyat akan memuat turun dan menggunakan MyTrace. Sekiranya ada kluster COVID-19 yang baru dikesan, aplikasi MyTrace dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengesan dan memutuskan jangkitan secepat mungkin. Aplikasi MyTrace ini boleh dimuat turun melalui Google Play Store bagi peranti jenis Android, manakala bagi versi iOS pula ianya boleh didapati tidak lama lagi. Dan detail dan juga perkara-perkara terperinci mengenai MyTrace ini insya-Allah boleh didapati melalui MOSTI ataupun boleh membuat persoalan-persoalan kepada MOSTI. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, besok bermulalah PKPB. Seperti kita tahu, banyak sektor-sektor yang telah dibenarkan untuk beroperasi. Walau bagaimanapun, ianya bukan bermakna setiap operator kepada sektor tersebut mesti memulakan perniagaan mereka. Ianya terserah kepada pemilik sektor-sektor yang berkaitan. Walaupun kebenaran diberi, mereka masih boleh membuat pilihan. Sebagai contoh, restoran. Kita membenarkan restoran dibuka dan menjamu selera di dalam restoran tersebut dengan SOP yang ditetapkan, iaitu seperti penjarakan sosial dan sebagainya. Walau bagaimanapun, jika pemilik restoran itu merasakan
masih meragui dari segi keselamatan dan sebagainya, mereka masih boleh meneruskan perniagaan dengan take away ataupun bungkus tapau untuk membawa pulang. Jadi itu adalah pilihan mereka. Ya, tidak mestinya seolah-olah kita memaksa semua mesti membukanya. Ianya terserah kepada pemilik restoran. Semalam kita lihat di dalam media, saya tengok dalam media malam tadi, ada pemilik restoran yang mengatakan mereka masih tak comfortable bila buka kepada pelanggan untuk makan di situ, dan mereka kata mereka nak membuat secara bungkusan dan sebagainya. Itu adalah pilihan kepada tuan-tuan punya ataupun pemilik-pemilik sektor-sektor yang dibenarkan. Begitu juga dengan kita, individu. Kita dibenarkan untuk keluar. Tetapi kita juga perlu bertanya kepada diri kita, adakah ianya merupakan keperluan untuk kita keluar tersebut? Kalau kita rasa tak perlu keluar, kerana kita juga belum yakin tentang keselamatan kita, maka jangan keluar. Keluar hanya untuk membeli barang keperluan semata-mata. Seperti membeli makanan, mau pergi ke pasar dan sebagainya. Okey, seperti biasa dulu yang kita benarkan. Dan kalau kita rasa tak perlu untuk pergi ke pusat membeli belah kerana takut kepada masih lagi bimbang kepada COVID-19 ini, maka tidak perlu keluar. Kita mesti menjaga keselamatan diri sendiri. Kalau kita merasakan tidak selamat untuk membawa anak kecil kita untuk keluar bersama, kita perlu membuat keputusan sendiri untuk memastikan kita dan keluarga kita selamat. Pakar perubatan menjangkakan vaksin COVID-19 belum diperolehi. Pakar-pakar perubatan mengatakan COVID-19 akan berada di sekitar kita sekurang-kurangnya dalam masa 2 tahun. Bermakna bahayanya sentiasa berada di sekeliling kita. Tak mungkin oleh kerana COVID-19 berada di sekitar kita selama 2 tahun, maka PKP akan diteruskan selama 2 tahun. Tidak mungkin. Kita mesti membukanya. Apabila kita memberi ruang kepada peniaga-peniaga kecil untuk membuka perniagaan mereka, kerana kita sedar bahawa mereka menghadapi masalah yang amat besar selama ini kerana langsung tidak mempunyai pendapatan. Sebab itu kita buka. Tetapi tanggungjawab untuk melindungi diri sendiri masih terletak kepada setiap individu. Kita buka dan kita tahu COVID-19 masih berada di sekitar kita, maka kitalah yang perlu menjaga keselamatan diri kita. Saya nak ambil contoh satu negara yang kecil, Taiwan. Mereka tidak pernah membuat PKP, tidak ada lockdown pun di negara mereka. Tetapi mereka merupakan negara yang paling rendah di dalam dunia dari segi kes kematian. Hanya 6 setakat ini, 6 kematian. Dan dari segi jumlah COVID-19 adalah yang antara yang paling rendah di dalam dunia. Mereka tidak ada lockdown, tidak ada PKP, tetapi disiplin rakyat mereka yang menentukan bahawa mereka selamat daripada jangkitan COVID-19. Mereka memakai topeng muka, menentukan penjarakan sosial, membersih tangan sentiasa dan sebagainya. Walaupun tidak ada lockdown, tetapi mereka salah satu yang paling baik di dalam dunia ini dari segi mengawal COVID-19 kerana disiplin rakyat mereka yang menjaga kepentingan keselamatan diri masing-masing. Jadi seperti kita tahu, tanggungjawab menjaga kepentingan diri dan keluarga sebenarnya yang paling besar adalah disiplin kita. Disiplin kita, dan kita mesti mengambil kawalan kendiri ataupun self-regulation ini untuk memastikan kita terus selamat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kawalan kendiri itulah yang paling penting bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Seruan saya sekali lagi seperti biasa, kekal di rumah untuk terus kekal sihat dan selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan.
Bismillah. Datuk Seri Faizal dari Bernama. Pergi ke kedai beli soflan, saya ada 2 soalan. Soalan pertama, kes COVID-19 meningkat mendadak semalam. Esok pula PKPB akan bermula dan pastinya ramai akan keluar rumah. Adakah kerajaan bercadang atau telah bersiap sedia untuk membatalkan PKPB jika kes terus meningkat dan mengancam keselamatan rakyat? Soalan kedua saya, Sarawak, Pahang, Kedah dan Selangor antara negeri yang memutuskan untuk tidak ikut PKPB sebab khawatir kes COVID meningkat. Ini dilihat akan mempengaruhi penguatkuasaan PKPB secara keseluruhan. Mohon komen Datuk Seri. Terima kasih. Okey, saya dah sebut semalam yang kita kenal pasti berdasarkan lokaliti. Saya dah kata semalam, jika ada COVID positif di lokaliti tersebut, kita akan tutup, kita akan lockdown di lokaliti yang berkaitan. Tidak seluruh Malaysia, kerana di tempat lain mungkin masih lagi kekal kosong COVID-19, iaitu green, hijau selama-lamanya. Jadi kerana di situ berlaku spike, maka di kawasan itu saja yang akan kita tutup, tapi tidak di seluruh negara. Jadi itulah langkah kerajaan selepas ini jika ada berlaku kenaikan mendadak COVID positif tersebut, ya. Dan yang kedua, dari segi negeri, kita mengeluarkan panduan am kepada seluruh negara, SOP yang telah pun kita tetapkan. Sewaktu mesyuarat khas MKN minggu lepas yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri, kita telah mengatakan bahawa kita telah bersetuju bahawa negeri-negeri boleh menyesuaikan SOP yang dikeluarkan dengan negeri masing-masing dan juga daerah masing-masing. Tetapi mestilah berdasarkan kepada SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Sebagai contoh, kedai makan, restoran dibuka sehingga 10 malam. Ada bandar-bandar kecil seperti tempat saya di Bera, contoh saya tak nak contoh tempat lain lah. Di Bera contoh, pukul 8 pun dah tak ada siapa keluar dah. Orang berada di rumah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Jadi buka pukul 10 pun tak ada mana. Tuan punya kedai mesti akan tutup lebih awal kerana tidak ada keuntungannya mereka buka sampai pukul 10. Jadi mereka boleh di negeri Pahang, di Bera contohnya, dia nak kata sampai pukul 8. Jadi it's okay. Kita benarkan. Itulah persetujuannya, iaitu boleh disesuaikan dengan negeri masing-masing. Tetapi kalau kita kata pukul 10, tiba-tiba buka pukul 12, saya rasa itu tidak sepatutnya berlaku. Tidak sepatutnya berlaku. Ia mestilah di dalam ruang lingkup SOP yang telah pun kita umumkan. Asalkan tidak keluar daripada ruang lingkup itu, saya rasa ianya dibenarkan. Seperti saya kata tadi lah, kita benarkan mereka untuk restoran, dining ataupun menjamu selera di dalam restoran. Owner kepada restoran tersebut mengatakan dia hanya nak benarkan bungkus. Itu kita tidak boleh menganggap itu bertentangan dengan SOP, kerana SOP membenarkan, tapi mereka membuat pilihan berdasarkan kepada kesesuaian diri masing-masing. Jadi tidak ada masalah dari segi itu, kerana itu pun telah pun kita persetujui secara bersama. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Faris dari RTM. Nak tanya, tadi Datuk Seri kata untuk pengangkutan awam dibenarkan beroperasi seperti sebelum PKP ni, cuma dihadkan kepada separuh saja. Jadi nak tahu siapa yang akan pantau untuk pematuhan hanya separuh penumpang dibenarkan untuk masuk ke dalam pengangkutan awam tersebut. Dan satu lagi, dalam untuk pembukaan semula ekonomi ni, SOP-nya telah membenarkan untuk macam kedai pakaian dan juga aksesori fashion dibuka. Okey, dan dihadkan tidak dibenarkan sama sekali untuk fitting pakaian. Cuma persoalan di sini, bila dibuka nanti ada yang kedai-kedai pakaian ini telah pun ada sale. Jadi orang datang memang tak akan ada fitting, tapi mereka akan pegang untuk cuba satu pegang. Masih lagi ada berlaku sentuhan. Jadi dekat situ nak tahu SOP untuk kawal perkara tu supaya yalah kita tak nak berlaku banyak sangat sentuhan dekat situ. Okey. Dari segi pemantauan di tempat awam, bukan saja kenderaan awam, tetapi tempat-tempat awam akan ditambahkan.
kita akan menggunakan semua yang anggota yang beruniform, polis, tentera, APM, rela dan sebagainya untuk membuat pemantauan dari segi pemantauan SOP di setiap kawasan. Kerana seperti kita tahu, mungkin pihak polis selepas ini oleh kerana kebebasan untuk keluar, saya tak tahu sama ada mereka akan mengurangkan sekatan jalan raya atau tidak. Tetapi mungkin polis tambahan akan digunakan, saya tidak tahu. Tetapi persetujuan daripada kita adalah sekarang ni keutamaan kita adalah untuk memantau dari segi pemantauan PKP, SOP PKP, pemantauan SOP. Apabila kenderaan awam dibuka, mungkin ada rela sebagai contoh, berada bersama-sama dengan berada di dalam coach MRT sebagai contoh untuk mengawal dari segi pemantauan dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara detail yang akan kita tentukan, kerana seperti kita tahu sekarang ni yang pentingnya adalah mengawal pemantauan PKP, bukan lagi mengawal keluar. Sebab kalau dulu tak boleh keluar langsung, tapi now rakyat sudah boleh keluar untuk bekerja misalnya. Jadi tidak ada, dari segi sekatan pun perjalanan mungkin akan dikurangkan, tetapi difokuskan lebih kepada kawalan pemantauan SOP PKP tersebut. Dan untuk pakaian, seperti saya kata, salah satu SOP di kedai pakaian, kedai makan dan sebagainya, mesti diletakkan sanitizer kepada semua di depan sebelum mereka memasuki premis perniagaan, seperti perniagaan pakaian misalnya. Mereka perlu sanitize, cuci tangan mereka dengan sanitizer sebelum masuk. Sebelum masuk, sanitize dulu. Mereka pegang baju pun telah pun disanitize tangan mereka, dan bila keluar sekali lagi perlu disanitize sebelum balik. Jadi itu antara SOP yang diwajibkan, dan kedai pakaian tersebut sepatutnya membuat sanitasi dulu sebelum dibuka kepada setiap kedai. Mesti dibuat sanitasi sebelum dibuka kepada orang ramai, terutamanya seperti kedai pakaian tadilah. Jadi untuk mengurangkan gejala, jadi mesti disanitize sebelum masuk, dan kita galakkan supaya mereka yang keluar untuk membeli pakaian dan sebagainya memakai topeng muka seperti biasa di dalam kedai tersebut, ya. Dan pihak pemilik kedai juga perlu memastikan bahawa jumlah yang berada dalam kedai tidak ramai supaya boleh ditentukan penjarakan sosial sewaktu membuat pemilihan tersebut. Okay. Petang Dato' Sri, saya Anas dari Bernama. Saya ada 3 soalan. Soalan pertama, ada dakwaan mengatakan apps Gerak Malaysia crash dan tidak boleh diakses. So, bagaimana nak mengatasi masalah ini, sebab dijangka akan lebih banyak permohonan yang akan diterima selain daripada berapa banyak permohonan yang telah diterima dan telah diluluskan. So, soalan kedua, kerajaan dikatakan akan umum SOP yang baru untuk perjelas lebih terperinci apa yang perlu dilakukan oleh rakyat yang akan pulang dari kampung ke bandar. So, bila SOP itu akan dikeluarkan? Dan soalan ketiga, berdasarkan tinjauan masih ramai yang tidak patuh PKP, contohnya bawa anak kecil keluar dan sebagainya. Jadi, apa tindakan yang boleh diambil ke atas parents yang membawa anak yang keluar? Sekian, terima kasih. Okey, apps Gerak ni hanya saya dah sebutkan dulu, dia ada 2 cara pendaftaran untuk pulang ke bandar atau sebaliknya. Sama ada apps Gerak atau melapor sendiri ke balai polis dengan temu janji. Jadi jika saya tidak tahu crash atau tidak ni, kalau katakan crash, mereka still boleh mengambil option yang kedua, iaitu secara melaporkan terus ke balai polis untuk mendaftarkan niat mereka untuk pulang ke bandar dari kampung. Mengenai SOP detail seperti saya sebutkan tadi, bahawa oleh kerana permulaan pergerakan pada 7 Mei, pihak polis akan sedang menyediakan dan akan membuat hebahan kepada orang ramai dalam waktu yang terdekat mengenai apakah SOP untuk perjalanan pulang ke bandar dan sebagainya. Dari segi membawa anak itu seperti saya kata tadilah, kalau tidak ada undang-undang yang menyekat membawa anak keluar, maka kita sendirilah dari segi kawalan kendiri mesti tanya diri sendiri,
Apakah perlu bawa anak keluar pergi ke tempat ramai dan sebagainya. Kalau rasa tak perlu, tidak perlulah bawa anak kerana ia boleh membahayakan. Kalau ianya membahayakan. Sebab itu saya kata, tidak semua mesti ada undang-undang. Kerana kawalan kendiri itu lebih penting daripada undang-undang. Ada undang-undang, langgar undang-undang pun. Tapi kalau kita ada kawalan kendiri, tak ada undang-undang pun, kita kawal diri sendiri kerana kita tahu jika membuat perkara-perkara yang membahaya, akhirnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Saya Rosmalis dari Bernama. Soalan pertama saya, Amnesty International mempersoalkan tindakan pihak berkuasa menahan parti di kawasan PKPD dan katanya keputusan meletakkan mereka di depo tahanan imigresen meningkatkan risiko mereka mendapat jangkitan COVID. Jadi apa respon Datuk Seri berkenaan perkara ini? Dan yang kedua, mengenai anggota polis yang maut dilanggar pemandu mabuk ketika bertugas, sebelum ni pun dah ada beberapa kes. Jadi adakah SOP sekatan jalan akan diubah semasa PKPD? Terima kasih. Okey, ini Amnesty International ni mungkin komen dia tu dia tak tahu apa yang berlaku di negara kita. Ya. Yang pertamanya saya dah sebutkan semalam. Saya tak nak ulang perkara yang sama berkali-kali. Ya. Mereka telah pun di swab test. Kalau yang kena PKPD, minimum swab test 2 kali. Saya difahamkan 3 kali di kawasan Masjid India tersebut. 3 kali. Dan yang keduanya, PKPD di Masjid India akan ditamatkan. Apabila ditamatkan, ke mana mereka nak dibiarkan nak pergi? Adakah mereka dibenarkan untuk balik ke rumah masing-masing, rumah sewa masing-masing, ataupun terus tinggal di situ? Apa yang kita lakukan adalah berdasarkan undang-undang negara kita. Amnesty International pun perlu menghormati undang-undang negara kita. Sebagai sebuah negara berdaulat, kita mempunyai kuasa dari segi perundangan untuk melindungi kepentingan negara kita. Jadi Amnesty International, terima kasih kerana memberi pandangan, tetapi keputusan untuk menjaga kepentingan negara kita adalah hak kita. Dan kita laksanakan ini berdasarkan undang-undang yang ada. Cuba bayangkan, ke mana dia nak pergi? Parti ini apabila kita bebaskan mereka keluar, adakah kerana hanya Amnesty International punya pandangan ataupun semalam Suhakam dan sebagainya, maka kita siapa yang masuk di negara kita, maka kita boleh benarkan mereka bebas bergerak walaupun tidak ada dokumen perjalanan sekalipun. Kita dah kata kita akan memperketatkan kawalan sempadan untuk tidak membenarkan warga asing masuk ke negara kita, termasuk lorong-lorong tikus pun kita akan sekat. Tiba-tiba yang ada dalam negara kita tak ambil tindakan. Jadi semua orang akan datang ke negara kita kerana negara kita parti ini dibiarkan bebas untuk bergerak tanpa apa-apa sekatan dan tindakan. Sebab itulah oleh kerana undang-undang kita sudah ada, maka Jabatan Immigration melaksanakan tanggungjawab mereka berdasarkan undang-undang itu. Dan bila sampai ke depo, kita tentu saja akan memastikan penjarakan sosial terus berlaku. Sebab itulah apabila ramai yang diambil tindakan dan dihukum penjara, dan kita bimbang penjara kita sesak dengan penghuni mereka dan menyebabkan tidak mampu untuk menjarakkan mereka, maka kita wujudkan 11 penjara khas untuk kita pastikan mereka yang dihukum penjara dapat ditempatkan di suatu kawasan yang penjarakan sosialnya dipatuhi. Jadi begitu jugalah dengan depo. Depo ini tentu saja penjarakan sosial akan dilaksanakan. Jadi kepada mereka yang mengkritik dan sebagainya, saya harap mereka faham bahawa Malaysia adalah sebuah negara berdaulat, sebuah negara yang mempunyai undang-undang kita sendiri untuk menjaga kepentingan rakyat di negara kita. Okey?
Okay, Assalamualaikum Datuk Seri, saya ada 2 soalan. Soalan pertama, apakah SOP terkini kerajaan mengenai mengeluarkan kenyataan berkaitan COVID? Adakah masih MKN atau KKM yang perlu kenyataan rasmi atau ada SOP baru kerana makin ramai pihak yang mula mengeluarkan kenyataan sendiri berkaitan COVID? Soalan kedua saya, selain pihak berkuasa yang akan memantau premis-premis yang beroperasi ketika PKPB, adakah rakyat juga boleh membantu pihak berkuasa melaporkan kesalahan sekiranya terdapat premis yang melanggar SOP PKPB? Jika boleh, bagaimana saluran untuk melaporkannya? Sekian, Datuk Seri. Okey, terima kasih. Statement kita dah putuskan hanya 3 yang mewakili kerajaan. Ya, 3 yang official rasmi, iaitu Perdana Menteri, Menteri Kanan Pertahanan kerana mengurusi kluster keselamatan, dan yang ketiganya adalah DG ataupun Ketua Pengarah Kesihatan. 3. Tetapi menteri lain juga boleh untuk memberikan penjelasan. Kerana apabila saya mengumumkan di sini, membuat PC, saya tidak detail. Saya cuma mengumumkan apa yang dibenarkan sebagai contoh. Apa dia yang kita luluskan. Tetapi detail SOP dan sebagainya tetap juga saya kata akan dikeluarkan oleh kementerian-kementerian lain yang berkaitan. Jadi sebab itulah ada lagi ramai lagi di kalangan rakan-rakan menteri saya yang mengeluarkan kenyataan, iaitu untuk explain yang lebih detail. Itu saja. Sebagai contoh, tadi saya dah sebut gerak khas untuk pulang daripada kampung ke bandar bermula hari Khamis. Dan saya sebutkan bahawa pihak polis akan mengeluarkan penjelasan yang lebih terperinci tentang SOP dan sebagainya. Maknanya, tentu saja dalam 1 hari 2 hari nanti PDRM akan mengeluarkan statement mengenai perkara ini. Jadi mereka hanya memberikan penjelasan yang lebih detail. Jadi bukanlah menjadi isu, tidaklah sepatutnya menjadi isu perkara-perkara seperti ini. Yang keduanya, saya sangat mengalu-alukan, iaitu pemantauan SOP bukan kepada anggota yang beruniform, tetapi semua rakyat berhak, semua rakyat dialu-alukan untuk membantu kerajaan bagi memastikan pematuhan SOP ini oleh rakyat yang lain. Jika ada pelanggaran SOP, yes, laporkan kepada pihak polis segera apabila didapati ada pihak yang melanggar SOP dan sebagainya. Seperti yang saya terangkan, walaupun kita buka, tetapi mereka masih tertakluk pada SOP. Dan jika ada perlanggaran SOP, kita akan tutup premis yang melanggar SOP tersebut. Jika ada satu syarikat, tiba-tiba ada seorang saja daripada staf mereka yang didapati positif COVID, the whole perniagaan itu akan ditutup dengan serta-merta. Jadi kita sangat mengalu-alukan. Mungkin kita dari segi pemantauan anggota beruniform mungkin tidak mampu untuk mengawal setiap tempat di Malaysia ini, maka orang ramai dialu-alukan untuk membantu kerajaan dengan melaporkan setiap pelanggaran SOP dan juga PKP ini, supaya dapat kita pastikan bahawa tidak ada lagi kenaikan ataupun jangkitan COVID-19. Kita bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.